Gaji MBB Ambassador sebulan naik RM500 tau. Dan ini bukan gimmick. Saya ulang sekali lagi ya. Ini bukan gimmick. Tugas MBB Ambassador ni bantu memperkasakan orang awam dengan maklumat kesihatan terkini, supaya mereka ni boleh buat keputusan sendiri terhadap masalah kesihatan yang mereka hadapi sekarang ni. Dengan maklumat yang kita berikan, kita telah buka ruang untuk mereka memilih dan buat keputusan yang tepat berdasarkan servis dan produk MBB itu sendiri. Semasa kita ubah hala tuju mereka yang memerlukan khidmat kita juga bantu ubah hala tuju status kewangan kita. Saya berikan 2 contoh sahaja dulu. Ini Puan Fat, ini Tuan Khairi. Mereka dua ni adalah klien MBB dan mereka pernah rasa apa yang klien MBB rasa sekarang. Puan Fat mulakan kerjaya sebagai MBB Ambassador pada bulan 11 2022, manakala Tuan Khairi pada bulan 9 2023. Boleh tengok dekat sini pendapatan bulan pertama daripada orang ni. Puan Fat bulan pertama buat RM180 sahaja, manakala Tuan Khairi buat RM250 sahaja. Memang nampak sikit, tapi bab duit mereka orang ni tolak tepi dulu. Sebab mereka tahu rasa macam mana sakit kena GGA ni. Yang penting klien boleh recover dengan cara yang betul. Mereka orang ni ECG tu tak payah cakap dah, berkali-kali. Ubat dengan suplemen, dah boleh buka farmasi dekat rumah. Segala jenis coach pemakanan semua dah ikut. Last kali jumpa Alfai, lepas tu praktis MBB tu, baru boleh recover. Sebab tu mereka ni percaya dan nak tolong yang ada masalah ni bersungguh-sungguh. Buat MBB Ambassador ni, dia bukan kerja senang. Kena ada komitmen untuk bantu keluarkan klien tu daripada stage sakit kepada stage sembuh. Hari demi hari, bulan demi bulan, bantu mereka yang ada masalah kesihatan gastrik ke anxiety ni. Kita boleh tengok nah, ini pendapatan bulanan Puan Fat, RM11,000 Malaysia sebulan. Dan ini pendapatan Tuan Khairi, RM3,000 sebulan. Nampak seronok kan? Tapi itu bukan keseronokan sebenar. Keseronokan sebenar adalah bila Puan Fat dan Tuan Khairi ni membentuk komuniti yang peka dengan maklumat kesihatan terkini, supaya mereka ni boleh jaga orang sekeliling pula tau. Dan itu adalah keseronokan sebenar. Kesimpulan dia adalah MBB Ambassador ni bukan kita hanya nak buat duit. Bukan. It's about making a difference. And yes, the rewards are real, tangible and waiting for you. Saya sendiri yang design program MBB Ambassador ni untuk memperkasakan orang awam. Pada masa yang sama, kita memperkasa status kewangan kita. Yang saya percaya dan telah terbukti oleh Puan Fat sendiri mampu menandingi dan lebih pendapatan hakiki kita. Akhir sekali, saya nak tanya, dah bersedia untuk bantu ubah hala tuju kesihatan mereka yang memerlukan produk dan khidmat MBB ni? Pada masa yang sama, ubah masa depan kewangan kita. Kalau ya, selamat datang ke MBB Ambassador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera family MBB. Harap semua sihat-sihat sahaja. So, malam ni kita akan belajar untuk mengenai kenapa untuk orang mengalami masalah GGA ni perlu bina otot semula. Mengapa bina otot semula ni bantu untuk selesaikan masalah GGA ni, dan bagaimana kita nak workout semula. Sebab kebanyakan untuk orang yang workout ni, dia nak start workout ni, dia mudah nak trigger simptom, nak jadi tak ketahuan apa semua tu. Nah, so apa untuk live malam ni, kalau boleh, minta download siap-siap lah buku rujukan kita. Pergi ke MBB Shop, mbbshop.com.my, pergi kat ruangan ebook tu, download untuk tips MBB beginner workout. Dekat situ saya dah sediakan dah bagaimana masalah GGA ini menyebabkan kita kehilangan berat otot, yang menyebabkan kita hilang berat badan secara drastik. Lepas tu cara untuk workout beginner. Lepas tu jadual pun saya bagi sekali. Oh lawa baju lah. Baju jersey bola lagi. So kita tengok untuk kita tengok tu soalan.
Minta tap-tap live lah, minta tap-tap live. Lepas tu kita share, untuk share live ni banyak-banyak sebab dia akan bantu banyak orang. Apa? So sebelum tu saya jawab soalan, bagi habis dulu soalan kat sini. Apa kebaikan dan keburukan workout waktu malam? Waktu malam saya tak open nak galakkan workout waktu malam sebab dia mudah saja. Kalau kita workout waktu malam, dia akan kalau orang tu normal lah, dia akan meningkatkan paras kortisol dia, menyebabkan dia agak susah nak tidur malam tu dia rasa fresh. Sebab waktu malam ni sepatutnya masa untuk kita berehat. So kita fokus untuk workout. Paling okey sekali workout adalah pada waktu pagi. Waktu petang pun boleh juga workout. Waktu malam tu kita minta tak eloklah workout nak waktu malam. Okey, baik. So kita tengok semua. Makanan apa yang boleh menyebabkan perut bloated ya? Okey, makanan apa? Dia secara general dia ada 3 saja jenis makanan yang akan menyebabkan berlakunya kerengsaan pada kita punya perut, iaitu tepung, minyak sayur dan susu. 3 benda ni sahaja. Okey, yang lain tu kita akan makan. Yang lain semua benda bawah matahari kita akan makan. Cuma cara nak introduce dia sahaja. Ada untuk MBB beginner dia boleh makan macam ni saja. Untuk MBB intermediate dia boleh upgrade sikit. Untuk MBB advanced dia ada dia punya set makanan. So 3 fasa ni adalah fasa yang berlainan. So minta apa setiap kali makan update kepada Dietech supaya mudah untuk kita upgrade dan dia punya level daripada hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu nah. Waalaikumsalam Tuan Hairi. So perut patut selalu merasa melayang, aircon yang selalu sejuk, dan untuk aircon yang terlalu sejuk ni pun kita ada tips dah mengenai hal ni. Boleh saja download. Semua saya sedia buku dah. Semua saya sedia buku. Cuma tinggal rajin tak rajin aja pergi cari. Okey, baik. So kita start. Saya kena buka buku MBB ni MBB dekat MBB shop tu. Dia dekat MBB shop tu download untuk MBB exercise beginner saya tulis. Okey. So saya kat sini antara masalah untuk orang GGA ni, okey, dia ada masalah dengan penghasilan low cortisol. Bila penghasilan low cortisol, seperti yang kita sedia maklum, dia akan meningkatkan kita punya paras hormon CRH, corticotropic release hormone, yang mana benda ni dia nak trigger penghasilan kortisol tu tapi dia tak boleh. So dia akan trigger banyak dan benda ni dia akan menyebabkan, ini adalah punca yang menyebabkan berlakunya simptom anxiety, tegang leher, ketak dada dan sebagainya sebab benda ni. Okey. Dan kita boleh tengok juga untuk orang GGA ni, dia untuk masalah kurang berat badan ni, dia bukan sebab hilang berat lemak, tak, dia bukan hilang berat lemak. Kalau kita kata kita ambil 100%, kalau 100% kehilangan berat badan semasa kita ada masalah GGA, hampir 80% adalah kehilangan berat otot dan simpanan gula pada otot, glycogen tu sendiri. Okey. 20% lagi baru boleh kita consider sebagai berat lemak yang hilang. Sangat sikit. Berat lemak hanya 20%, berat otot ni hampir 80% kita kehilangan. Sebab tu kita rasa mudah rasa letih ataupun kita hilang keterat. Bila kita angkat berat sahaja, dia akan trigger simptom. Itu sebabnya. So kita tengok lagi. Macam ada yang maklum kat saya untuk yang kena hilang berat otot teruk, dia nak jalan 200 meter pun tak larat dah. So dia bila jalan 200 meter saja dia ada trigger simptom, dah rasa macam tak ketahuan. Padahal baru jalan 200 meter. Tak angkat berat lagi. Kalau angkat berat lagi, confirm ketak dada, sesak nafas, lepas tu nak jadi panik apa semua. So benda ni dia kena buat secara perlahan-lahan balik untuk kita nak bina otot semula. Penting sangat bina otot. Sebab bila kita bina otot, automatik dia akan bantu kita simpan gula pada kita punya otot ni, memudahkan lagi kita punya tubuh badan function secara optimum, dan ini akan mengurangkan beban pada kita punya organ dalaman. Bila kita kurangkan beban pada organ dalaman kita seperti paru-paru, kita punya liver, kita punya hati, kita punya bawah pinggang,
Yang mana mereka ni menghasilkan sejenis enzim yang digelar sebagai HNMT, iaitu histamine and mental transferase, yang mana digunakan untuk mengurai lagi lebihan histamin yang terhasil. So dia akan bantu kita urai histamin lagi, which is sangat bagus. So bina otot. So macam mana kita nak bina otot? Pada peringkat permulaan, pastikan kita rawat dulu, kurangkan dulu masalah leaky gut kita. Itu yang paling penting sekali. Kurangkan masalah leaky gut kita. Itu kita amal untuk Half-Five Plus ataupun Half-Five Ultra. Lepas tu untuk macam ni saya explain balik. Dia untuk chronic stress yang berkenaan perut ni, dia ada 3. Dia start mula dengan leaky gut. Leaky gut menyebabkan berlakunya mast cell activation syndrome, yang seterusnya menyebabkan histamine intolerance. So dia ada 3: leaky gut, mast cell activation syndrome, lepas tu histamine intolerance. Untuk leaky gut ni Half-Five Plus. Untuk histamine intolerance, yang itu yang kita praktis MBB. Untuk mast cell activation syndrome, itu yang ada masa yang kita gunakan untuk ubat alergik seperti cetirizine, loratadine, untuk mengurangkan bila tiba-tiba dia trigger tak tentu pasal, kita ambil ubat alergik. So benda ni kalau kita belajar betul-betul, yang mana dia akan bantu kita rawat kita punya punca masalah, iaitu leaky gut. Tuan, saya minum Half-Five 7 box, perlu makan pantang tak? Kena. Bukan dia pantang apa pun. Kita bukan kita pantang benda yang mengarut. Kita pantang benda yang kita tak boleh makan sepatutnya, seperti tepung, gluten. Kita tak boleh. Orang Southeast Asia kalau nampak kulit gelap macam ni, rambut hitam, mata kali hitam, kalau koko macam ni, kita memang tak boleh nak makan gluten. Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu minyak sayur pada sumber bijirin, greens ni, memang dia tak boleh. Dia memang orang kata menyebabkan keradangan yang teruk lah. Semua manusia di dunia ni memang tak boleh makan untuk minyak sayur pada sumber bijirin. Lagi satu, susu. Susu ni special untuk orang Southeast Asia ataupun orang luar Asia ni, sebab kita kekurangan enzim laktis. Secara genetik kita memang tak boleh nak digest benda tu. Kita kalau satu hari tu, macam saya selalu buat lah, kalau satu hari tu bangun, apa kulit putih sangat ni, lepas tu rambut tu jadi colour blonde lah, bangun tidur kan, mata lepas tu jadi sebelah biru, sebelah hijau macam mata kucing kan, lepas tu tengok badan tu jadi besar sampai macam, masa tiba-tiba kita jadi orang putih. Bolehlah nak minum susu. Adalah lebihan enzim laktis untuk nak ada laktos. Tapi kalau setakat macam ni saja, badan kecil sopan ni saja, tak boleh nak minum susu lah, senang kata. Sebab kita tak boleh nak digest susu tu sendiri, nak digest laktos. Itu saja. 3 benda ni saya nak pantang. Yang lain kita nak makan. Baik. So kita tengok soalan. Macam mana nak jadi cawan orang Arab, tuan? Dia nak jadi cawan orang Arab, dia kena jadi... ni saya nak mengarut dah ni. Janganlah tanya soalan pelik-pelik macam tu. Aduh. Bolehkah kita main gym kalau ada GGA ni? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena slowly build kita punya otot, build kita punya stamina. Kurangkan untuk kita punya ada masalah high CRH, low cortisol, kita stablekan tubuh dulu, dan kita slowly angkat berat. Dia tak boleh secara sekaligus kita nak angkat terberat. Confirm je kita ada wajib dan pasti nah. Baik. Untuk tuan, boleh bedah shawarma. Nak jadi orang Arab semata-mata nak bedah shawarma, tak pada. Terima kasih Hanazia, thank you very much for the rose. Loratadine, cetirizine ni boleh ambil selalu ke bila rasa tak selesa perut? Bila rasa tak selesa perut, kita sebenarnya tak ambil sangat pun untuk loratadine, cetirizine ni. Kita ambil kalau macam tak selesa perut cramp, kita ambil Buscopan. Buscopan untuk reduce rasa cramping perut, rasa menikam kat perut, ya itu boleh. Tapi cetirizine ni kita ambil kalau kita ada macam masalah ketak dada.
Kalau ketat dada, yang itu sesuai untuk cetirizine. Kalau hidung tersumbat, hidung bengkak kan, hidung tersumbat, yang itu sesuai untuk cetirizine. Kalau macam kita vertigo rasa berdengung kat telinga, itu sesuai untuk cetirizine. Okey. Tuan dah stay KL, saya belum lagi stay KL. Saya bermula alik dari sini. Apa kiranya setiap hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu saya akan ada kat MBB Center KLCC untuk entertain klien lah. So kalau yang mana nak jumpa saya, buatlah untuk appointment. Saya akan jelaskan dengan terperinci. Contoh macam pagi tadi ada seorang klien datang, so, bilik pun tak pernah kemas, so kita pusing kat sini lah, selamat sikit. Okay, so macam tu lah, saya akan explain dengan detail apa semua masalah sekian-sekian sampai faham, sampai senang hati lah. So sampai senang hati. Bila macam klien tadi, maklumkan tadi, dia balik-balik tu terus berselera nak makan, sebab kita selesaikan semua dia punya permasalahan dekat kepala, supaya taklah risau benda bukan-bukan. Itu je. Itu je. Boleh sila-sila untuk nak atur slot ni, minta atur dengan Dietec. Minta atur dengan Dietec untuk datang ke sini lah. Okey. Duration workout okey, tuan dah duration workout by time orang rasa macam nak dah puas atau penat kepuasan baru stop workout. Dah. Jangan ikut macam tu, sebab kita tak tahu kita punya kemampuan. Contoh macam kita buat push up. Okey, contoh macam kita buat push up. Kita rasa kita boleh push lebih. Okey. So dalam tu satu hari tu mungkin kita rasa kebiasaan kita buat 50 push up sekaligus, tapi sebelum kita sakit GGA. Lepas tu dah sakit GGA, kita nak buat 50 push up. Kita rasa boleh push, lepas tu kita try push sampai 50. Waktu tu kira sampai berapa, contoh kita workout pagi, kita buat 50 push up. Waktu petang tu rasa okey lagi. Waktu malam tu mungkin dah rasa sedikit tak apa nak okey. Esok pagi tu baru terasa sasau dia. Dan benda ni boleh berlarutan sampai seminggu. Kalau badan tu tak bersedia untuk nak. Tuan tak ada Dietec. Kalau cek tak atur dengan Dietec Azwan Akhir. Kalau tak ada Dietec, saya minta kalau ada Tuan Khairi dalam ni, Tuan Khairi ni Dietec, so boleh atur dengan Tuan Khairi. Tuan Khairi minta PM bunga matahari lah. Okey, baik. So sembelit buasi itu semua punca DJ, lobak putih yang boleh makan ke tak tuan? Okey, macam mana nak elak kejang otot? Okey, macam-macam ni, Allah. Okey, baik. Sebelum tu saya sembang untuk bina otot pula. Kepentingan bina otot macam saya terangkan tadi, dia untuk penting sekali sebab kita nak bina balik simpanan gula pada otot kita. Dan kalau yang ada masalah dengan risau berat badan hilang kan, dia kata saya kena ni, saya hilang 20 kilo, macam mana nak buat, saya takutlah berat badan saya turun lagi. Saya kata tak apa, jangan risau. Amal 8 plus, kita belajar untuk MBB dulu, praktis basic saja dulu. Sampai satu masa berat badan tu akan plateau, dia akan berhenti kat situ, dia tak turun tak naik dah. So waktu tu baru kita start bina otot. Nak start bina otot macam mana sekalipun, macam saya kata, rawatlah pergi kikar dulu, kurangkan histamine intolerance. Dan yang penting, SAT. Macam ni lah, buat live macam ni, tak apa-apa. So amal untuk Happy D dulu. Sebab apa perlu Happy D? Sebab dia vitamin D, magnesium dan K1 dan K2 yang mana digunakan untuk stabilkan kita punya imun supaya dia tak jadi buah. Senang kata, supaya dia tak jadi buah bila kita push kita punya badan. Sebab kalau tak, kita push kita punya badan lebih sikit sahaja, dia nak start jadi gatal. Dia nak start jadi gatal, nak start jadi ketat dada, nak jadi jantung laju,
nak jadi cramping, macam-macam jadi teguk kerah. So yang ni APD lah. Yang ni paling penting sekali. Lepas tu diikuti dengan real beat untuk kita bina otot dengan lebih proper. Proper. Itu je cerita dia. Kalau orang yang ambil APD ni, insya-Allah dia kata simptom dia start reduce dah. Memang sangat-sangat kurang banyak dah. Tapi kena workout. Yang penting kena workout. Jangan tak workout, mampu lah itu macam. Mampu lah itu macam. Dia tak logik lah. Kalau kita tak workout, kita tak bina kita storage glycogen, macam mana kita nak recover? Tak boleh. Sebab kita tahu bila berlakunya masalah leaky gut, usus kita selepas tu dia tak dapat function yang sama juga. Dia tak boleh menghasilkan amino oxidase macam dulu dah. Tak boleh sebab dia akan jadi fibrosis. Jadi usus kita tu akan berparut. Macam mana sekalipun tu logik dia. So macam mana sekalipun kita kena bina kita punya otot untuk bantu kurangkan beban pada kita punya organ dalaman ni, yang mana dia akan create HNMT, iaitu Systemic Amyloidotransferase, untuk suplemen kita punya penguraian histamin akibat kekurangan kita punya kebolehan untuk menghasilkan diamino oxidase pada kita punya usus. Itu je ceritanya. So workout, macam mana nak workout? Jangan fokus terlebih pada cardio. Cardio ni kita guna hanya untuk warming up badan sahaja. Kita pergi jogging ataupun kita berjalan just untuk raise kita punya heart rate saja. Pastikan heart rate kita bawah MAF dalam waktu kita workout ni kan. Pastikan heart rate bawah maximum aerobic function, iaitu bawah 180. Tolak kita punya umur dan kita akan dapat kita punya MAF. Pastikan angka dia lebih kurang dekat-dekat je, kurang 5 ataupun 10 saja daripada kita punya MAF. Itu kita punya kita punya warming up. Ataupun nak lebih sikit pada MAF, tak ada masalah, ikut kita punya base on kita punya simptom. Okay. So kita tengok. Tuan bolehkah follow? Bolehkah matahari? Okay. So kalau untuk cardio ni, kalau orang kata saya tak sempat nak jogging, rumah saya kecil, so apa yang saya boleh buat untuk saya nak warm up dulu ni? Saya tak boleh nak berjalan, rumah saya kecil. Saya duduk rumah tinggi, bawah ni kira semua jalan raya, bahaya. Buatlah jogging setempat pun boleh. Jogging setempat, invest pada kita punya spark wash yang proper lah. Invest pada spark wash yang treadmill pun boleh. Treadmill pun boleh, ataupun jogging setempat pun boleh, ataupun nak main skipping rope pun boleh. Semua tu boleh. Buatlah so-so, light, so-slow je. So ataupun ikut saja workout Zumba yang perlahan-lahan, tak perlu teruk-teruk beria pun, pelan-pelan. Hanya untuk meningkatkan kita punya heart rate sahaja. Lepas tu badan start peluh dah sikit, baru kita start untuk nak bina otot. Boleh kita sama ada kita start dengan body weight dulu. Jangan terus buat dengan kita ambil weight, ambil dumbbell, buat angkat macam tu kan, buat macam tu. Kita start buat body weight. Body weight ni dalam workout, dalam saya punya yang MBB shop tu ada. Slot Saturday, last call pukul berapa? Atur dengan Cik Wan. Saya ada sampai pukul 5 lah, senang kata. Pukul 4 lah sekali last call. Pukul 4 last call. Okay. Saya tengok untuk workout. So dia ada wall push. Kalau tak boleh push up, proper push up, kita push up dengan lutut, ataupun kita buat wall push up, tolak dengan dinding. Saya takut tolak wall ni sakit jatuh ni, mati pula, meninggal satu hal lagi. Wall push up boleh, chair squat boleh, kita letak chair squat ni bagus untuk nak buat training. Okay, iaitu kita letak kursi kat situ, kita buat squat, kita duduk kat kursi tu, lepas tu kita bangun balik. Jangan paksa diri, itu yang paling penting sekali. Kita buat dulu rasa macam dia takut lah, kita buat dulu 10. Kita buat 10, lepas tu kita tengok esok, lusa kita tak ada apa, tak rasa trigger apa pun, rasa okey saja. Kita 10 ni kita buat 20. Start buat 20 chair squat, relax saja. Ada. Tapi download lah buku tu. Free saja saya bagi. Semua yang simple saja. Shoulder press,
Lepas tu kat sini saya ajar juga untuk buat cardio impak rendah. Dan siap saya bagi jadual lagi. Hari Isnin kena buat apa, hari Selasa kena buat apa, hari Rabu kena buat apa, hari Khamis kena buat apa, hari rest berapa hari dalam seminggu. Semua dah lengkap dah dalam buku tu. Pergi dekat mbbshop.com.my, pergi tengok kawasan e-book tu, download MBB Exercise for Beginner. Nah, saya cerita dah dalam tu. Okay. So satu lagi benda yang paling penting, benda ni sangat penting. Selepas kita dah warm up tu, pastikan kita stretch. Sebab untuk orang yang mengalami masalah GGA ni, dia ada masalah dengan muscle atrophy, iaitu masa dia start mengerah. Masa dia start kerah dah sebab dia kehilangan otot, lepas tu dia kehilangan simpan glycogen. Takut kalau dia buat sehari tanpa flexibility training yang proper, dia mudah untuk injured. Sehari kalau injured ni, injured ni leceh, dia boleh dia akan jadi bloated, tu pasal dia trigger ketak dada apa semua. Itu leceh kalau dah berlaku injury. So kat sini ada saya buat untuk dagangan leher, buat macam kat sekolah dulu, PJ dulu, macam tu, tolak tepi, tolak kanan. Lepas tu cara kita nak stretch kita punya masa dekat paha, masa dekat betih, macam-macam nak buka kita punya chest, ada semua dalam tu. Nak buat hamstring stretch, cara untuk kita nak rejangkan kita punya hamstring, semua ada untuk avoid kita punya avoid injury, supaya dia tak sekali injured memang teruk, so tak berbaloi. Pastikan kita stretching. Habis workout semua, bila dia start dengan cardio dulu, cardio ringan sahaja, just untuk nak tingkatkan kita punya heart. Lepas tu kita buat flexible training, dan baru kita buat untuk kita punya body weight training. Lepas tu jangan lupa untuk cooling down. Cooling down ni penting. Kalau tidak sehari, dia akan trigger benda bukan-bukan. So cooling down ni mudah saja. Kita berjalan perlahan, kita buat latihan pernafasan, kita tarik nafas. Ikutlah nak buat counting macam mana. Nak buat 2 dalam 4 lepas, ataupun 4 dalam 4 lepas pun boleh juga. Lepas tu kita buat full body stretching untuk penutup kita punya workout. So dekat sini saya ada bagi sekali jadual senaman. Isnin kita buat warming up 5-10 minit. Lepas tu kita buat strength training selama 30 minit. Lepas tu dekat strength training tu saya dah bahagi dah apa yang kita otot mana kita nak target. Antaranya kita nak target otot chest, kita buat untuk wall push up. Kita target untuk otot leg, kita buat chair squat, seated leg lift, angkat kaki. Lepas tu kita buat resistance band rows untuk belakang. Lepas tu kita buat shoulder press dengan shoulder press kosong. Kita buat ringan-ringan saja, jangan push benda ni. So untuk Selasa kita buat kita punya rest day, kita buat cardio, low impact cardio, lepak-lepak, relax saja, tengok TV kan depan. Lepak-lepak saja, jangan buat beria. Kita tak mau buat beria ni sebab kita tak mau hilang momentum. Kita buat sedikit demi sedikit supaya kita rasa seronok. Hari ni rasa aku dah workout dah ni, aku dah rasa happy lah. Esok aku nak buat lebih lagi lah, esok aku nak rest lah. Kita nak create momentum. Kita tak mau terus. Benda ni dia bukan orang kata macam lomba pecut. Ini adalah kita punya maraton sepanjang hidup. Sepanjang hidup kita kena workout. So kita nak bina satu habit yang mana kalau kita miss workout, kita rasa macam hidup aku tak berguna langsung hari ni ya. Rasa tak seronok sungguh. Itu maksud kita dah start ketagih dengan workout. So minta workout proper lah, proper workout. So kita tengok Ahad macam mana. Air pastikan cukup, satu hari kurang-kurang 3 liter, 2.5 ke 3 liter. Rehat tu penting. Tidur tu kena betul. Tidur tu lepas macam
Lepas isyak tu pukul 10 tu tidur lah. Dah tak ada guna dah. Jangan duk tengok TV lah, apa semua benda bala. Tak payah lah. Tidur terus lah. Tidur terus. Jangan duk tengok TikTok lagi. Jangan duk tengok movie ke apa, ke cerita Korea ke. Tidur saja. Lepas tu kalau nak buat semua, nak tengok cerita Korea apa semua tu, esok pagi bangun tidur tu buat. Tapi malam jangan. Malam kita tidur. Okey. So saya tengok soalan lah. Bagi saya tengok soalan Ustaz. Exercise yang laju untuk jantung laju. Macam saya kata, untuk jantung laju ni mudah saja. Dia kena faham. Apa-apa saja dalam MBB ni saya akan ajar untuk faham. Kalau jantung laju dia ada dua. High CRH, lepas tu pada kita dependent dengan adrenalin untuk kita boost kita punya tenaga. Dua benda ni. Dua benda ni saja yang menyebabkan jantung kita boleh jadi laju. So kita kena tahu apa yang menyebabkan high CRH. Sebab kita ada masalah low cortisol. Kenapa kita ada masalah low cortisol? Sebab kita terperangkap dengan stres kronik. Apa yang menyebabkan berlaku kejadian stres kronik? Sebab kita ada masalah leaky gut, menyebabkan mast cell activation syndrome, menyebabkan masalah sistem endurance. Selesaikan benda tu, automatik kita tak ada masalah jantung laju. Secara perlahan, lepas tu kita APD, RealB, workout. Masalah jantung laju tu akan selesai. Jangan fikir banyak. Saya jangan duk rasa macam lambat dalam buat ni. Saya nak pergi cari cara lain lah. Bohong, takkan ada cara lain lah. Takkan ada cara lain. Yang ni saja cara dia. Sebab kita ikut logik akal. Kita ikut cara logik. Boleh jugalah kalau nak kata, okey, jantung laju, apa nak buat? Ambil Xanax. Ya, betul, jantung laju hilang. Tapi kita akan wujud kebergantungan kepada Xanax tu pula, dan kita punya simptom akan trigger lagi kerap. Sebab Xanax hanya cover kita punya simptom, dia tak solve problem, dia hanya mask saja simptom untuk sementara waktu, dan sifat dia adalah dose dependent. Benzodiazepine ni sifat dia. So kita lama-kelamaan kita dosage tu akan naik daripada 0.25 ke 0.5, 0.5 ke 0.75 kepada 1 gram, kepada 1 gram. Lepas tu kita akan kena tambah SSRI pula, kuatah. Lah kali kita jadi zombie, tak boleh nak happy, tak boleh nak sedih, jadi bodoh saja 24 jam. So yang tu tak mau, tak payah. So better kita tahu nak solve masalah jantung laju ni, kita dah tahu reasonnya. High corticotropic release hormone dengan masalah low cortisol yang mana disebabkan oleh masalah leaky gut, mast cell activation syndrome dan juga histamine intolerance. Solve 3 benda ni, kurangkan dulu, dan kita naikkan balik kita punya borak otot. Kita suppress kita punya immune dengan proper. Kita bagi untuk kita punya HPD. Lepas tu kita bina otot dengan RealB, dan baru pelan-pelan kayuh daripada situ. Tak payah duk buang masa dah. Tak payah duk masa cari ni bagus ni, jadi cara ni bagus ni. Bohong. Benda ni saya buat 8 tahun, 24 jam saya berperang dengan orang GA, duk guide depa sampai boleh. Ada banyak juga yang menjadi bahan uji kaji saya. Okey, baik. Jantung laju tak perlu ambil ubat, contohnya okey, bisoprolol. Okey, cuba ambil bisoprolol. Apa bisoprolol ke propranolol lah? Dia akan bagi kita punya jantung jadi slow secara paksa. Dia akan jadi terbatuk-batuk juga. Satu, dia rasa macam napas tak lepas. Satu, ketak dada pun ia juga. Lepas tu nak jadi pening sebab dia bisoprolol bukan setakat jantungnya laju, dia akan menurunkan tekanan darah kita secara paksa juga. Dia jenis beta blocker kalau tak saya. Dia menurunkan tekanan darah. So bila kita turunkan tekanan darah kita secara paksa, apa yang akan berlaku? Tubuh badan dia akan cuba meningkatkan balik tekanan darah kepada paras yang sepatutnya dia rasa orang ni kena pada paras tekanan darah macam ni. So benda tu stres. So automatik dia akan hasilkan lebih hasil RHG. Kalau kita ada masalah kortisol, dia akan trigger lagi simptom selepas tu. So leceh. Okey. Untuk Mak Jen, tuan masa tengah jogging lepas tu nafas macam tak cukup, macam mana ya? Duduk, relax. Itu saja. Jangan paksa. Pastikan standby ayam manis. Itu dia. Pesan saya kalau untuk workout ni, standby ayam manis. Terutama untuk orang GGA ni, ayam manis tu sangat penting.
So kalau rasa ketat dada, jangan berhenti siam dada. Sekali lagi stres badan. Rasa ketat sikit dada, okey, kita start slow, perlahan, so slow, lepas tu kita start berjalan. Lepas tu pindah yang mana. Dia akan tak trigger jadi benda bukan-bukan. Kalau ketat dada tu berterusan juga, ambil untuk cetirizine. Okey. So kita tengok macam sama macam saya juga ni, nafas tak lepas, tak cukup sebab dada tu ketat. Okey, so kita faham balik kenapa dada tu boleh jadi ketat. Kenapa dada jadi ketat? Bukan masalah jantung pun, bukan masalah jantung. Untuk dada jadi ketat, dia ada dua. Satu, sama ada otot dada kita ni mencengkam. Satu, kita ada jadi masalah bronchoconstriction. Dua benda ni di-trigger oleh kita punya high CRH. Sebab sifat CRH, dia akan pergi kepada kita hanya mast cell, dia akan lepaskan histamin dekat situ. Histamin akan menyebabkan berlakunya masalah bronchoconstriction, dan CRH ni boleh mengetatkan kita punya masa lembut dekat kita punya dada ni, menyebabkan kita ada sensasi rasa tak lepas nafas, rasa sesak nafas. So macam mana nak solve problem ni? Buat apa cara macam ni? Tarik nafas guna hidung untuk 2 second ataupun 4 second, tak apalah, ikut. Tapi saya bagi formula mudah 2 je. Kira dalam otak sampai 2 saat. Lepas tu kita lepas nafas kot mulut 4 saat. Buat macam tiup lilin tu. Ini orang kata first sleep punya breathing. Macam ni, tarik nafas 2, lepas nafas 4. Logik dia adalah kita untuk menghembus keluar karbon dioksida lebih lama daripada kita sedut kita punya oksigen, supaya kita nak bagi oksigen tu lebih sikit. Itu sahaja ceritanya. So kalau stres, pastikan kalau macam jantung laju sebab sedang on ubat ni, tak perlu pun, tak perlu. Sebab benda ni saya dah lalui. Kalau macam untuk penggunaan propranolol, bisoprolol untuk masalah jantung laju ni, saya dah jumpa jawapan dia pada tahun 2018 lagi. 2018 lagi benda ni. Banyak orang jadi bahan uji kaji untuk bab ni. So tak perlu pun. Kalau jantung laju, just relax, minum air manis, benda sugar, air manis. Jangan stevia, jangan monk fruit ke apa semua, dia nak sugar. Bagi dia sugar, dia akan jadi relax. Urut bagi lepas angin. Okey. So, soalan badan menggigil, gerd saya dah okey, tiba-tiba ambil alpha tiku. Okey, thank you very much. Okey, benda tanpa makan nasi masa jogging on je, okey saja, kita kasih okey tu sebab kita nak settlekan problem tu. Bagi bubuh anak manis saja, nak ambil kok ke apa tu dah masalah. Kalau ketak dada ni, pastikan buah gula saja, itu penting sekali, buah gula. Okey, badan menggigil lepas jogging, kenapa ya? Sebab kita overload kita punya nervous system. Overload nervous system kita dengan adrenaline, so dia create tremor. Okey, perkara tu tak apa, perkara biasa je. Layankan saja. Bubuh gula, settle tu problem tu. Untuk Cik Fat, untuk siapa nama tadi? Untuk Cik Fira. Kalau jadi menggigil lepas jogging tu, bubuh air manis, settle tu. Dia nak gula saja. Sebab yang buat menggigil tu ada CRH dengan adrenaline. Sebab kortisol tak cukup. Kita buah gula dia. Itu saya, buah gula. Okey, makan sebelum weight ataupun selepas weight training. Dua-dua. Sebelum weight training pun boleh, selepas weight training pun boleh. So sebelum sebelum dua-dua meal kena ada carbs. Itulah untuk soal Tuan Farhan, kingkong hijau, dua-dua kena ada carbs. So sebelum training boleh ada carbs, selepas makan boleh ada carbs. Satu untuk load kita punya glycogen sebelum kita punya workout, dan kita boost tenaga kita. Selepas workout untuk recovery dan kita punya bidang otot. Otot ni dia bukan solely dependent on kita punya protein saja, tak. Macam mana pun dia kena ada glukos. So
carb ni akan bagi support kita punya glukos untuk bawa asid amino pergi ke pendirian muscle untuk recovery. Okay. Hafal yang lebih terbaik saya pengguna dan sedang recovery dari GGA. Thank you very much tuan pencari udang. Thank you very much. Okay, baik. Lagi banyak workout, lagi banyak gula. Betul tak bos? Dia ikut depend dengan orang tu punya situation. Kalau orang tu rasa stres, dia kena bergula. Tapi kalau orang tu sihat sejahtera saja, dia tak perlu pun nak kata gula secara berlebihan sebab dia boleh masuk ketosis. Tapi untuk orang GGA ni susah nak masuk ketosis sebab badan dia kronik stres, susah nak masuk ketosis. Contoh kalau macam orang sihat kan. Okey, contoh kalau macam orang sihat. Dia puasa, dia lapar. Lepas tu dia workout. Bila dia workout saja lapar tu hilang. Itu untuk orang biasa, ya, memang betul. Tapi kalau untuk orang yang ada masalah GGA, puasa, lepas tu dia pergi berlari pula, ketak, siasat ketak dada, panik, pergi ER, emergency. Problem tu. Okay. Duduk rumah elok je, tapi bila nak drive, ambil wife kerja, sedang semua cerita. Kenapa tu? Okay, baik. Untuk fat and nut frozen, dia mudah saja. Sebab bila kita drive, dia satu, antara dia punya stress dia ada pada getaran dan juga bunyi bising, noise and vibration. Okay, dua benda ni adalah stress yang mana menyebabkan trigger simptom bukan-bukan. Itu sahaja. Kalau naik Rolls Royce, insya-Allah tak ada masalah. Tapi sebab kita tak ada Rolls Royce, atau teknik dia untuk selesaikan masalah ni, standby gula. Kalau rasa macam tak apa nak sedap saja, bubuh gula, minum air dulu, urut bagi sendawa sampai lapar, sampai rasa boleh sendawa apa semua, telan gula-gula sikit, kemam. Dia boleh bantu. Okey, saya boleh angkat weight dumbbell tapi saya tak boleh jogging. Mesti jantung laju. Kenapa ya tuan? Sebab badan tak prime untuk nak jogging lagi. Buat slow-slow. Sebab jogging ni aktiviti kardio. Kardio ni dia akan bakar kita punya otot. Itu je ceritanya. So, buat pelan-pelan. Jangan paksa diri. Pelan-pelan. Kalau GGA ni, thank you very much. So, kalau untuk GGA ni, saya duk peringat awak, jangan paksa diri. Kita bukannya nak masuk Olimpik ke, nak masuk apa-apa pertandingan pun, tak. Kita hanya nak bagi badan sihat saja. So benda ni kita jangan fikir dia dalam mindset untuk buat nak pecut untuk sihat. Tak. Kita kena buat dia jadi maraton. Slowly kita buat hari demi hari. Dah kena excited dah. Nak excited senang saja. Buat workout ni, tengok rupa dekat cermin hari-hari. Okey, lepas buat workout tu kan, lepas tu buka baju tengok, wih segak no badan ni, masa lama eloknya. Wih seronok. Itu antara benda yang bagi orang seronok lagi workout ni lah. Terutama lelaki lah. Kalau perempuan sama saja. Itu benda. Sebab kita tengok, muka handsome, elok. Elok dah, nampak dagu dah. Kalau dulu macam pig kan, macam babi kan ni, dah ada dagu elok dah. Tu badan. Yang tu kena buat macam tu lah. Kena buat macam tu. Okay. Yang penting tengok badan. Bagi badan tu elok, dia akan rasa semangat. Tak percaya, tanya King Kong hijau tu. Tanya King Kong hijau tu, mesti dia seronok tengok badan dia. Okey. Setengah secet dah trigger Tuan Azhar, ambil apa? Kalau setengah secet trigger, dia jadi bloating, ambil suku saja dulu. Sebab ada klien saya yang maintain suku saja. Dia ambil suku, dia bukan suku, dia start dengan 5 gram. Ada. Tuan Razak Langkawi, ambil 5 gram saja dulu. Sebab dia ambil suku pun dia trigger, dia ambil 5 gram. Dia ambil 5 gram sampai okey, baru dia naik sikit 10 gram. Okey ya. Lepas tu dia naik sikit setengah secet. Okey, dah okey. Lepas tu dia slow naik. Benda ni membantu. Kok mana, sebab fiber ni, kok mana pun dia akan buat bloated. Untuk orang perut tak sihat, dia akan jadi bloated. So, increase dose dia sikit. Kalau saya kenal dulu Tuan Razak, dulu my office saya,
Takut Tuan Razak ada sini, saya buka rahsia dia. Tak apalah Tuan Razak, kita share lah no. Apa, pergi office tu kena bawa makan lah. Kena bawa makan. Takut lapang punya pasal. Bawa makan, saya tak boleh, saya trigger dah. Kena makan dulu. Lepas tu macam-macam lah cerita. Sampai sekarang dah steady dah, boleh turun pergi Langkawi semua, stay gaduh. Jalan pun tak larat. Macam-macam cerita. Saya ni pemegang mohor banyak, raja-raja pemegang mohor apa orang punya rahsia-rahsia ni. Ke siapa-siapa yang buat lebih kurang dengan saya lepas ni, siap lah apa. Okey, baju tu jual tak cantik pun benar. Baju ni, yang ni baju ni limited edition Datuk Khairi buat untuk tim bola TUDM. Kena sponsor baru dapat baju. Okey, baik, so kita tengok sekali. Kenapa berat Tuan? Boleh komen kenapa berat Plato? Plato ni macam mana? Nak turunkan berat badan atau nak naikkan berat badan? Dia ada dua dekat sini. Nak turunkan berat badan atau naikkan berat badan? Betul, dulu paksa diri senam terus kena panik. Ya, jangan paksa. Jangan sesekali paksa. Kita buat perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, hari demi hari kita, sebab kita nak build momentum. Kita nak build momentum. Bukan kita macam nak workout tu terus nak sihat. Tak, kita slowly kita nak build momentum, kita nak build habit. Habit. Lepas tu yang penting jangan lupa buka baju depan cermin tengok. Elok. Seekor datuk. Elok. Perut pun six pack lah. Yang tu yang akan bagi kita punya motivate lagi macam mana kita nak meneruskan kita punya workout. Esok ni perutnya rasa macam tak apa nak segak. Esok nak buat kat perut sikit lah. Belakang ni rasa macam kecil lah. Rasa macam nak buat lebih sikit lah belakang ni. Time tu dah ketagih dah. Waktu tu tak payah saya peringat lah pun. Dia buat sendiri. Okey. Naikkan berat badan. Okey, nak naikkan berat badan. Kalau nak naikkan berat badan, mudah saja. Workout. Dan jangan lupa untuk ni dan juga ni. Dua benda ni core untuk naikkan berat badan lah. Ini dua benda ni. Okey. Dia kalau berat peratur ni macam mana sekalipun. Okey. Ya, macam kita nak kenapa bina otot? Sebab bila kita bina otot, dia akan lagi banyak orang kata peratusan untuk kita bina sekali simpanan glycogen pada kita punya otot. 1 gram glycogen diikat dengan 4 gram air. So, automatik berat kita akan naik dengan kita bina otot. Automatik. Okey, so kalau untuk nak kurangkan berat badan tapi makan 3 kali, tak ada masalah. Cuba tanya Tuan Farhan tu, makan dia macam mana. Cuba tanya, pada berat 140 kepada 70 apa sekarang, 73, 72 Tuan Farhan. Sama juga makan nasi juga hari-hari tapi berat turun. So cara dia adalah bina otot. Kalau tidak, automatik kita akan plateau. Sebab apa kita plateau? Sebab kita, contohnya macam dia buat carnivore diet saja. Okey, dia buat carnivore diet ataupun dia buat keto. Dia tak makan nasi, dia tak makan gula. So, tubuh akan menggunakan, dia adalah mustahil lah orang kata kalau nak terus boleh masuk ketosis apa semua, membakar lemak membakar lemak sebagai sumber tenaga. Kalau tak percaya, tunggu sebulan lagi kan, yang mana puak-puak keto, puak-puak carnivore ni kan, yang mana kata okey dia turun berat badan disebabkan dia berat lemak dia hilang. Tak apa, tunggu sebulan lagi. Saya ada machine in body kat sini, kita boleh direct specifically check dia punya muscle mass dengan fat mass. Kat situ baru kita tahu lagi tinggi rendah dia puak-puak keto ni kan. Sebab saya tak nak suka sangat dengan kata ajak penggunaan carnivore ni menyelesaikan masalah kesihatan banyak. Tak boleh. Sebab dia menyusahkan saya. Bermaksud
Sehari apa klien saya datang, oh ni saya praktis keto carnivore kan. Dia datang, dia kata aku saya rasa sekarang ni saya dah trigger sinting gila-gila ni, jadi sasar bawa keluar hospital. Saya kata sebab apa? Saya sebulan ni saya dah praktis carnivore ni, makan lepas tu makan sehari sekali, makan 2 kali sehari saja, makan daging saja kan. Menyusahkan saya lah tu kan. Saya nak kena ajak balik. Tak boleh. Okey. Berapa lama masa conversation for satu station? Kita buat dalam 45 minit sahaja. 40. Tapi kalau tak ada orang nak lajak boleh, tak ada masalah. Kalau lepas tu slot tu lepas tu kosong kan, saya explain sampai faham. Senang. Okey. Cara tu saya pegang sampai sekarang, zigzag method. Boleh ke makan sambil bina otot? Boleh naikkan berat badan? Boleh ke makan sambil bina otot? Macam mana tu boleh ke makan? Boleh kan makan. Yang penting carb kena ada. Nak bina otot, karbo kena ada. Karbo kena ada, protein kena ada. Tapi kalau nak buat cutting, cutting ni macam kita nak bagi muscle definition tu, nampak macam kita nak masuk pertandingan otot apa semua. Then baru kita tambahkan karbo, baru kita boleh buat cutting. Sebab apa benda tu boleh berlaku? Sebab bila kita kurangkan karbo ataupun tak makan karbo, dia akan reduce kita punya glycogen. Bila dia reduce kita punya glycogen, dia akan buang sekali berat air. Ingat, 1 gram glycogen diikat dengan 4 gram air. So automatic bila kita dah bina otot, kita buang air, buang simpanan glycogen, automatic muscle definition tu nampak. Itu saja reasonnya. Tu kalau orang tu dia memang tak ada berat otot, dia buang pula karbohidrat dan bila dia punya diet, dia tak makan gula pula ke atas, dengan masa tak ada, memang tunggu masa untuk ketat dada hari-hari dan pergi ke emergency. Okey. Kalau ada lekikat boleh ke main gym? Boleh. Macam apa Tuan Farhan boleh, tapi dia kena buat secara slowly. Soalan Tuan Azam, macam mana ambil hafaz sebelum atau selepas kardio? Kalau macam saya prefer ambil lepas kardio. Lepas contoh macam okey, macam rutin saya akan buat untuk sehari dalam 3 minimum, 5 maksimum. 3 kilo minimum, 5 maksimum. Lepas tu saya akan buat sikit strength training, dan habis semua baru saya minum hafaz. Macam tu cara dia. Kalau ada lekikat boleh main gym. Okey, baik. So kita tengok kenapa bila tarik nafas sikit dada sampai ke belikat. Kenapa bila tarik nafas sikit dada sampai ke belikat? Sebab dia otot tu tengah tense. Sebab high CRH. Dia boleh sakit. Dia boleh sampai ke tengkuk, boleh sampai ke belikat. Mana-mana sahajalah boleh jadi. Apa abs workout tadi yang abang beritahu? Abs workout, tak ada abs workout yang proper pun. Tapi kalau nak tahu mengenai abs workout ni, minta kepada Dietech untuk join group MBB Fitness. Group WhatsApp MBB Fitness. Dan tu ada Tuan Razman. Tuan Razman akan ajar semua A sampai Z kat situ. Yang mana trigger center berkenaan tu dia boleh explain. So abs workout kita tak ada pun yang mana kita guna secara proper. Kalau macam saya guna apps native pada iOS lah. Saya punya health tu je lah. Selalu minum manis, ambil gula-gula boleh ke Tuan masa jogging? Boleh, tak ada masalah. Boleh saja, tak ada masalah. Impossible untuk nak kena kecil manis. Mustahil sangat. Sebab orang sekarang takut sangat dengan gula tak tentu pasal. Thank you very much. Yang patut takut adalah tepung, minyak sayur, susu. Yang tu duk minum hari-hari. Tapi gula ni punyalah takut nak makan. Ya Allah, pasal apa ni. Sebab tu saya buat cabaran secara terbuka. Cabaran secara terbuka. RM10,000 ringgit Malaysia kepada siapa-siapa saja yang boleh produce scientific journal ataupun scientific journal lah kita mau, yang mengatakan secara spesifik gula putih, sukrose adalah penyebab berlakunya masalah kencing manis. 10,000 saya bagilah. 10,000 bukan sikit. 10,000 tu carilah, boleh dapat 10,000 free. Okay, IF boleh buat ke? Okay, untuk IF pergi ke mbbshop.com.my sana. Untuk IF mana IF punya buku lah. Sat. Okay. Ni tengok
Ni mbbshop.com.my. Kita ada semua e-book yang mana orang jual RM20, RM30 apa semua segala bala tu, kita bagi free saja. Dan yang e-book tu semua pun cedok ilmu Google. Kita bagi ilmu based on kita punya experience lagi. Ni e-book ni download free, tak payah banyak sekupang pun tak. Download, rajin tekan button saja. Okey, dekat sini kita ajar cara untuk nak praktis IF secara proper. Untuk bos kalau dah start nak mepek lah memang. Kenapa IF yang paling proper buat ADIF, alternate day intermittent fasting, macam saya bagi tahu semalam. Lepas tu IF, lepas tu kita start puasa kering. Adalah semua sekali jadual saya bagi dalam ni. Download sajalah. Download saja dalam ni. Macam mana jangan paksa slow macam mana nak bina otot masa kita buat IF tu. Semua pun ada dah dalam ni. Download rajin saja. pmbbshop.com.my. Download semua tu. Banyak kitab dalam tu. Okey, baik. So kalau ada soalan silakan tanya soalan. Jangan lupa download lah. Free semua tu. Free. Kita tak charge pun. Dan saya dah upload, update hampir setiap hari konten dalam tu. Dalam konten dalam mbbshop.com.my. But ebook ni saya dah update hampir setiap hari. Just rajinkan diri. Tekan pak. Bukan berat pun. Lepas tu belajar lah. Kalau tidak, kita akan hidup dalam ketakutan. Bermaksud, saya rasa ketak dada siapa ni lah. Jantung kah. Saya rasa teguk kah. Siapa ni. Tekanan darah tinggi ke apa ni, jantung aku. Tak maulah. Kita nak selesaikan semua segala kerisauan. Kalau nak selesaikan segala kerisauan, boleh datang terus ke MBB Diet Center KLCC ni. Dekat sini datang saja. Tengok. Okey, yang ni tak pasang lampu. Datang saja, kita akan explain A sampai Z. Apa punca masalah satu persatu. Bila balik tu kita rasa senang hati, selera lah nak makan. Selera nak makan. Ya, so tak apa, nanti kalau untuk berkenaan weight loss ni, saya akan ambil Tuan Farhan jadi kita punya ambassador buat weight loss. Lagi seronok. So sebab Tuan Farhan pun selalu buat live kan. Lagi senang sebab ada experience. Kita ajak orang main sini. Okey, coklat yang dijual dalam TikTok boleh makan kok. Janganlah. Bab coklat ni saya dah explain dah. Kalau nak semalam saya dah explain secara detail. Kalau saya explain ni saya penat. So tak apa. Sana. Ustaz. Coklat habis pula. Katanya boleh tunjuk coklat MBB ni. Ambil coklat MBB ni. Ya, insyaAllah okey. Tapi coklat lain ni saya tak galakkan. Sebab coklat MBB ni saya buat khusus untuk orang ada masalah JCE ni. Boleh lah nak. So kita tengok ni untuk ruang apa ni? Ni untuk ruang kita, ruang consultation lah. Ni kira bilik consultation. Okey. So datang. Kita charge untuk consultation hanya RM89 saja sebab nak kena bayar bila biaya sewa. 45 untuk 89 tu saya explain sampai senang hati, balik pun selera nak makan macam-macam. Mai sini macam kita punya tagline lah, MBB Diet Center, kerisauan anda berakhir di sini. Selesai terus cerita. Setiap minggu tuan, setiap minggu saya akan pada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Boleh atur slot dengan
dietag masing-masing. Cakap je apa dietag, kata saya nak book slot pada hari ni ada pukul berapa. Okey. Setiap minggu ni okey, itu sahaja. So ada soalan tak saya terlepas? Kos pula. Dulu rajin tengok Penimbang. Lah ni sampai lompor-lompor sakan tengok cermin je. Okey. Macam dia seronok tengok badan tu. So Tuan Farhan seronok tengok badan, alhamdulillah. Okey. So itu saya setiap minggu. Okey, baik. Itu sahaja hari ni sebab lagi saya nak kena update pula dah masuk YouTube apa semua. InsyaAllah malam ni saya dah banyak time. Saya boleh kerja sampai ke pagi sebab saya duduk kat KL. Saya boleh kerja sampai pagi. Tak boleh tengok anak hari ni. Okey, baik. So, itu sahaja hari ni semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hari esok kita ada live dengan Dr. Ed pula. So yang mana nak set apa untuk consultation di MB dari Center KLCC ni, silakan silakan update dengan Dietec kan, bagi tahu kata nak book slot. Dia berapa RM9 saja, murah sangat-sangat untuk dengan nilai dia, untuk dengan kita punya keterangan jiwa. Kenapa tak bawa Dietec? Tak boleh lah sebab nak kena jaga anak kat rumah. Siapa nak pergi hantar pergi sekolah? Budak-budak nak kena belajar. Itu ya cerita dia. Okay, baik semua. Thank you very much. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok dah semua. Kita jumpa esok lagi. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.